adalah satu jadual yang cikgu sudah buatkan dia ke 1NF, iaitu penormalan fasa pertama, ada kunci primer dan jadual sudah atomik. Jangan buat dua baris di atas, contohnya buku, murid, lepas tu pinjaman. Elakkan kalau sudah 1NF, dia mesti atomik iaitu satu baris untuk tajuk sahaja. Tidak ada dua nilai yang diisi dalam satu medan. Okey, jangan isi dua nilai atribut di dalam satu medan. Untuk membantu anda lebih mudah untuk membezakan sama ada ia adalah kunci primer atau bukan. Okey, cikgu ada buat dua baris ini. Yang pertama, atribut kunci primer, iaitu kod buku, ID buku. Apabila kedua-dua ini bergabung bersama, barulah membentuk kunci primer. So, atribut bukan kunci adalah atribut yang bukan kunci primer, iaitu selain daripada atribut kunci primer lah yang tinggal. Semua itu adalah atribut bukan kunci. Lepas tu di sini nyatakan jenis kebergantungan dan yang ketiga ialah justifikasi, penerangan. Okay, penerangan ini cikgu modify dari buku teks yang cikgu beritahu dalam Telegram muka surat berapa hingga berapa itu. Cikgu summarize out, lepas tu cikgu guna color yang tidak sama untuk membezakan atribut bukan kunci dengan atribut kunci primer. Atribut kunci cikgu guna warna biru. Nanti kamu nampak color dia, kamu tahu itu kunci, itu atribut apa. Okay, pertama ialah kebergantungan fungsi sepenuh. Apa maksud sepenuh? Sepenuh ialah bergantung kepada semua atribut kunci primer. Kalau tengok jadual ini, yang bergantung kepada kedua-dua kunci primer ialah tarik pinjam dengan tarik hantar. Murid pinjam buku. Murid hantar buku. Okey, jadi pinjam dan hantar itu mestilah dia bergantung kepada kedua-dua atribut kunci primer. Kalau nama buku bergantung kepada kod buku sahaja. Nama buku tidak bergantung kepada ID murid. So, contohnya macam nama murid. Nama murid ia bergantung kepada ID murid sahaja. Ia tidak terus bergantung kepada kod buku. Okey, tiada hubungan nama murid dengan kod buku. Jadi, kita tengok di sini, kebergantungan fungsi sepenuh adalah yang bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci primer. Contoh di sini ialah tarik pinjam dan tarik hantar. Jadi boleh tulis di sini atribut tarik pinjam bergantung kepada kedua-dua atribut kunci primer, kod buku dan ID murid. Kebergantungan fungsi separa seperti yang cikgu kata tadi, nama buku bergantung kepada kod buku sahaja. Nama murid bergantung kepada ID murid sahaja. Jadi, kebergantungan fungsi separa yang berlaku di sini, iaitu atribut bukan kunci bergantung kepada salah satu atribut kunci primer. Okay, ini adalah gambar raja yang boleh anda lukis untuk membantu penerangan dan ingatan anda. Masa ujian mungkin ada perlu, kadang-kadang dia suruh lukis juga. Kalau ini, dia bergantung kepada dua-dua, anak panah dua-dua lah macam ni. Kalau nama buku hanya bergantung kepada kod buku, tidak bergantung kepada ID murid, kita guna garisan putus dan simbol pangkah. Di sini cikgu ada buat dua. Cikgu ada nyatakan yang bergantung kepada salah satu atribut kunci primer kod buku. Lepas tu, contoh yang bergantung kepada atribut kunci primer kod buku sahaja. Dan di bawah sini cikgu ada beri lagi yang bergantung kepada atribut ID murid sahaja. Okey, yang ketiga, kebergantungan fungsi transitif. So, untuk bahagian justifikasi kebergantungan fungsi, boleh buat macam ini, gambar raja dengan jenis kebergantungan dengan justifikasi. Okey. Untuk gambar raja, kalau kebergantungan fungsi sepenuh, lukis macam ni. Contohnya macam ni lah.
Okay, kalau dia bergantung kepada salah satu sahaja, dia bergantung kepada apa? Kalau kod buku, ID murid, kamu pangkah. Kalau dia bergantung kepada ID murid, kod buku, kamu pangkah. Inilah kebergantungan fungsi separa. Hanya bergantung kepada salah satu atau sebahagian atribut kunci primer dalam jadual. Okay, lepas tu kalau kebergantungan fungsi transitif. Ini. Kebergantungan fungsi transitif. Kalau tidak ada kebergantungan fungsi transitif, kamu hanya perlu tulis tiada kebergantungan fungsi transitif. Okey, jangan biarkan kosong. Kalau kamu letak sini, keadaan skema hubungan. Macam mana nak buat skema hubungan? Kita ada apa? Kod, buku, nama buku, pengarang kan? So, senang saja kamu nak tulis apa nama jadual dulu. Jadual pinjaman. Tuliskan pinjaman. Tuliskan nama jadual. Lepas tu, kurungan. Masukkan setiap satu ini. Ejaan mesti sama. Okey. Kod, buku, nama, buku. Lepas tu, buku, nama buku dengan pengarang. Lepas tu ada ID murid. Nama, murid, nombor, telefon, bimbit dengan tarik, pinjam, tarik hantar. Lepas tu, kita ada kunci primer. Tengok sini. Kod buku dengan ID murid adalah kunci primer. So, kita letakkan kod buku. Guna simbol ini untuk mewakili kunci primer. KP adalah kunci primer. ID murid juga kunci primer. So, ID murid, buka kurungan, letak kunci primer. Sudah settle. Penomolan keadaan bentuk normal, kamu hanya perlu tulis 1 NF. Okey, 1 NF. Lepas tu penerangannya, kamu tulis lajur berada dalam keadaan atomik. Atomik maksudnya satu medan, satu data sahaja. Kunci primer telah dikenal pasti. Mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa, dan kebergantungan fungsi transitif. Kalau 1 NF semua ada. Tapi transitif ini adalah optional. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okey, tadi cikgu sudah terangkan kalau tiada kebergantungan fungsi transitif, macam mana kamu nak tulis, betul kan? Okey, ada cara nak tulis ya. Kalau tak ada, just tulis tiada kebergantungan fungsi transitif. Penomolan 1 NF, lepas tu kita nak buat 2 NF. Dalam jadual tak payah letak KP ya, skema hubungan saja letak KP. Dalam jadual ini, kalau dia kunci primer, you just underline. Okay, dalam jadual, kamu hanya perlu underline sahaja. Lepas tu, kamu nak buat dia kepada 2 NF. So, kalau nak buat dia kepada 2 NF, ini kan bergantung kepada dia. So, kamu just copy ke jadual sebelah. Okay, ini dia. Lepas tu, di sini, kamu buang penomolan 2 NF, kamu perlu menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Syarat untuk membentuk 2 NF maksudnya dia telah berada dalam keadaan 1 NF. Tiada kebergantungan fungsi separa. Kita boleh buat satu jadual seperti ini. Kalau kamu nak dia nampak kemas, boleh buat macam tu. Macam ni. Lepas tu sini tulis 2 NF. Okey. Cikgu akan bentuk melalui jadual sini untuk memudahkan kamu faham. Dari sini kita boleh membentuk dia ke jadual yang baru. Okey. Dah. So sini yang berulang kamu buang. Dah. Ini yang tinggal. So ada yang berulang tak? Kod buku dengan ID murid.
ID murid ada yang berulang, tapi apabila dia bergabung dengan kod buku, membentuk kunci primer, tidak ada yang berulang. Semuanya tidak sama. Itu yang dimaksudkan unik. Okey, kalau ID murid sahaja, dia tidak unik. So, di sini kita tengok ada tak yang berulang. Kalau ada, kita kena buang yang berulang. Okey, yang tadi tak ada berulang. Ini tak ada berulang, semua satu sahaja. So, di sini kamu tengok. Haris berulang. Oh, ini dia automatic update. Sepatutnya semua dia sama. Francis pun berulang, buang. Tidak ada data yang berulang. Ini maksudnya. Kita perlu buat penormalan supaya setiap data tidak ada yang berulang. Sudah settle yang ini, kita boleh copy sahaja, copy ke dalam laporan kamu. Penormalan 2NF, paste, source formatting. Okey. Macam ni. Sudah. Tapi jangan lupa beri nama kepada jadual. Ini adalah jadual yang asal, iaitu jadual pinjaman. So, namakannya jadual pinjaman. Nama jadual ialah nama entiti ya. Yang kamu lukis dalam ERD itu, ini ialah entiti pinjaman. Dia ada attribute apa? Tarik pinjam dengan tarik hantar. Kod buku dengan ID buku tak ada, tak payah lukis. Lepas tu kita ada jadual. Ini jadual apa? Ini jadual buku. Copy ke dalam sini, membentuk jadual buku. Kalau sudah, kita boleh buat satu lagi jadual yang ketiga, iaitu kita namakannya jadual murid. Berkaitan dengan murid. Kalau kamu nak dia selari, kamu tak nak dia pisah pergi ke bawah. Kalau sudah buat melintang, kamu nak dia kemas dalam satu baris kan, kamu boleh buat jadual. Contohnya kita masukkan pinjaman. Masukkan pinjaman. Lepas tu kamu boleh masukkan buku. Ini kamu tak nak dia punya garisan. Pilihlah no border. Kemas dan cantik sudah susun. Sekarang kita buat skema hubungan pinjaman. Okey, kita ada buku. Buka tutup kurungan. Jangan lupa. Dan ketiga, murid. Buka tutup kurungan. Okey, untuk buku dia ada apa? Kod buku, nama buku, pengarang. Pindah ke bawah. Okey. Ini adalah kunci. Kod buku ialah kunci primer. So, sini nama buku dengan pengarang sudah pindah ke bawah, kita buang di atas. Tinggalkan kunci primer sahaja. Apabila sini kunci primer, di sini dia rujuk dari jadual buku. Kalau dia rujuk dari jadual buku, kita letak lagi KA, kunci asing. Okey, dia rujuk dari jadual buku. So, kod buku ini adalah kunci asing. Kenapa sini ada kunci primer? Sebab jadual pinjaman perlu ada kunci primer juga kan. Tapi kunci primer ini adalah dari kod buku, dari buku. Jadi, dia merupakan kunci primer dan juga kunci asing. Okey, lepas tu ID murid, tadi kita sudah tengok ID murid bersama sampai telefon bimbit. Kita akan membentuk jadual murid. Okey? So, jadual murid. Apabila kita ada jadual murid, so, yang tadi itu, ID murid tu, dia akan rujuk, kita buang yang lebih ni ya. ID murid tu, dia rujuk dari jadual murid. So, sini kita letak KA, kunci asing. So, jadual pinjaman, lepas tu buku dengan murid.
Jadi dia punya penerangan sudah berada dalam keadaan 1NF, tiada kebergantungan fungsi separa. Mungkin mempunyai kebergantungan fungsi transitif. Kalau ada, kamu nyatakanlah. Untuk yang ini, mempunyai kebergantungan fungsi transitif. 2NF sudah selesai. Apa kebergantungan fungsi transitif di sini? Nama murid bergantung kepada nombor telefon bimbit. Sebab nombor telefon bimbit unik juga. Satu telefon bimbit hanya dimiliki oleh satu pemilik sahaja. Tidak ada orang yang share nombor telefon bimbit yang sama. Dan seorang boleh memiliki lebih daripada satu nombor telefon bimbit. Kebergantungan fungsi transitif ialah kebergantungan yang tidak kebergantungan yang ini kalau tak tulis pun tak apa. Kebergantungan fungsi transitif ialah kebergantungan terhadap atribut bukan kunci primer. Boleh tulis di sini. Berlaku apabila atribut bukan kunci. Kalau tak nak tukar color dengan kerap, terus copy sahaja. Bergantung kepada. Okey, kamu boleh nampak nama murid bergantung kepada kunci primer ID murid. Pada masa yang sama, atribut nama murid juga bergantung kepada atribut bukan kunci nombor telefon bimbit. Nombor telefon bimbit ejaan mesti sama, nombor telefon bimbit. Okey, ini yang cikgu nak ingatkan kamu sebab ada yang hantar, nanti kamu buat tidak sama dengan jadual yang kamu create. Nama medan yang kamu create itu adalah salah ya. Gambar raja dia ialah nama murid. Anak panah ke nombor telefon bimbit seperti yang ditunjukkan. Okey, nama murid bergantung kepada nombor telefon bimbit yang bukan kunci primer. Macam tu sahaja. So, ini adalah penormalan 2NF, buat jadual. Biasanya cikgu menggalakkan buat jadual. Jadual ini tak payah banyak data. Lebih kurang beberapa contoh data sudah cukup. Okey. So, skema hubungan 2NF sudah. Kamu buatkan skema hubungan. Lepas tu, penerangan. Ini yang mesti take note. Walaupun cikgu sudah banyak kali menerangkan, mungkin ada yang masih tidak tahu tulis lagi. Okey. Lepas tu, kamu buat 3NF. Untuk 3NF, ada part yang boleh kamu terus salin saja. Penormalan 3NF. Contohnya saya nak ini tak akan bertukar. Okey, ini ada yang tak bertukar, kamu boleh terus copy semula. Hanya buat perubahan terhadap bahagian yang ada mungkin perubahan atau apa-apa. So, dot-dot ini masih sama, tak berubah. Apa yang ubah di sini kan? ID murid, nama murid, lepas tu mungkin kalau tengok di sini, dia macam tak ada 3NF lah. Contohnya Haris, dia ada satu lagi nombor telefon bimbit yang lain kan? So, kamu perlu buatkan nombor telefon bimbit dengan nama murid sebagai satu lagi jadual. Okay. So, sini kamu buat jadual telefon. Contohnya lah, kamu buat jadual telefon. Lepas tu, semua jadual. So, kalau nombor telefon bimbit yang merupakan kunci primer, kamu salin dia pergi ke depan. Okey? Sudah. So, ini kunci primer. So, you underline. Okey, nombor telefon bimbit sudah dijadikan kunci primer. Maksudnya ini adalah atribut yang bergantung kepada nombor telefon. So, delete. Delete sudah. Macam ni. So, sekarang ini adalah KA, kunci asing. Ini adalah bergantung kepada sini kan. Tapi ini bukan atribut kunci primer. Cara nak menulis. Okey, cara menulis. Kita ambil yang ini. Kalau ada 3NF. Okey, skema hubungan 3NF. Untuk murid, kita ada lagi satu iaitu telefon. So, telefon kita ambil nombor telefon bimbit sebagai KP. Lepas tu,
Nama murid ialah atributnya. Okay. Letakkan nama murid ke sini sebagai atributnya. Dan di sini sudah tak ada. Dan ini adalah atribut yang bukan kunci primer. Tapi dia rujuk kepada sini kan. Kita letak dia KA. Ini yang tak ada KP ya. Ini adalah daripada yang bukan atribut kunci primer. So KA. Kunci asing. Kalau ada, baru perlu tulis. Kalau tak ada, tak perlu tulis. Dalam case tak ada, kamu tulis telah berada dalam keadaan 3NF. Okay. Tiada kebergantungan fungsi separa dan transitif. Sudah? Okay. Ini buang. Sudah berada dalam keadaan tiada kebergantungan fungsi separa. Okay. Macam tu saja. Macam ni pun boleh. Ada dua cara. So, macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Kamu tengoklah mana satu boleh kamu buat dia dengan kemas. Senang nak baca. Macam ni lah sudah selesai untuk 3NF.